Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pada minggu ini kita akan ulang kaji berkenaan faktor dan gandaan. Okey, jom kita tengok apa yang perlu kita kuasai dalam tajuk faktor dan gandaan. Okey, kalau disebut FSTB ni adalah singkatan kepada faktor sepunya terbesar. Jom kita tengok soalan. Okey, untuk faktor sepunya terbesar ni dia ada 3 kaedah cara untuk mendapatkan jawapan. Okey, tapi untuk sesi ulang kaji ini, teacher memilih untuk menyelesaikan masalah FSTB ni menggunakan kaedah pembahagian berulang. Okey, jom kita tengok macam mana cara untuk mendapatkan FSTB bagi 18 dan 24. Okey, untuk FSTB ni, okey, cara dia mudah sahaja. Okey, kita buatkan kotak. Okey, kita buat kotak macam ni je lah. Kita tuliskan 18 dan juga 24. Okey, untuk 18 dan 24 ni kita boleh bahagikan dengan sifir berapa, kan? Okay, kita bermula dengan 2. Okey, kalau 2 dia akan jadi nilai dia semakin kecil lah. Okey, kita bahagikan dengan 2. Okey, 18 bahagi 2 kita dapat 9, 24 bahagi 2 kita dapat 12. Okey, kita dah dapat 9, kita dah dapat 12. Okey, untuk 9 dan 12 ni kita tak boleh bahagi dengan 2, sebab kalau bahagi 2, 9 ni dia akan dapat nilai perpuluhan. Jadi kita cuba bahagikan nombor selepas 2. Jadi kita buatkan nombor 3 lah. Okey, 3 ada tak dalam 9 dengan 12? Adalah. So kita bahagikan dengan 3. Okey, 9 bahagi 3 kita akan dapat 3. 12 bahagi 3 kita akan dapat 4. Okay, untuk 3 dengan 4 ni, kita dah tak boleh lah bahagi dengan nombor lain. Sebabnya dia akan dapat perpuluhan. Kalau kita bahagi 3 dengan 3 boleh. Tapi 4 nak bahagi 3 dah tak boleh dapat perpuluhan. Jadi sampai sini sahaja kita punya pengiraan. Jadi kita tengok nombor yang dekat luar ni. Yang ada adalah nombor 2 dan nombor 3. So kita darabkan. Okay, jadi 2 darab 3 adalah 6. Jadi 6 ialah faktor sepunya terbesar bagi 18 dan juga 24. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Okey, cari FSTB bagi 48 dan 64. Okey, masih lagi teacher menggunakan kaedah pembahagian berulang. Jadi, kita letak 48, 64. Okey, kita bahagikan dengan kita mulakan dengan sifir 2 lah. Okey, kita bahagikan dengan 2. 48 bahagi 2 kita akan dapat 24. So 64 kita bahagikan dengan 2 kita akan dapat 32. Okey, 24 32 kita boleh bahagi lagi dengan sifir 2. Okey, kita bahagikan dengan sifir 2. 24 bahagi 2 dapat 12. 32 bahagi 2 dapat 16. Okey, masih lagi kita boleh bahagikan dengan sifir 2. Jom kita cuba bahagikan lagi dengan sifir 2. Okey, 12 bahagi 2 kita akan dapat 6. 16 bahagi 2 kita akan dapat 8. Okey, kalau kita tengok ni masih lagi boleh dibahagikan dengan sifir 2. So kita bahagikan. Okey, 6 bahagi 2 dapat 3. 8 bahagi 2 dapat 4. Okey, bila dah tinggal macam ni dah tak boleh bahagi dengan mana-mana nombor. So kita darabkan 2 sebanyak 4 kali lah. Maksudnya 2 darab 2 darab 2 darab 2. Okey, 2 darab 2 4, 4 darab 2 8, 8 darab 2 16. Jadi FSTB ataupun faktor sepunya terbesar bagi 48 dan 64 adalah 16. Okay, jom kita tengok next question berkenaan FSTB. Okay, untuk FSTB yang ni dia bagi banyak sikit nombor. Okay, 36, 42, 56, 72 dan 96. Okay, cara yang sama teacher akan masih lagi guna pembahagian berulang. Jadi kita tuliskan 36, 42, 56, 72 dan 96. Okay, panjanglah sikit. Okay, kita bahagikan dengan sifir 2. Okay, 36 bahagi 2 kita dapat 18. 42 bahagi 2 dapat 21. 56 bahagi 2 dapat 28. 72 bahagi 2 dapat 36. 96 bahagi 2 dapat 40. 43. 48. Okay,
kita nak bahagikan dengan sifir 2. Kalau 2 tak boleh lah sebab ada 21. So kita cuba bahagikan dengan sifir 3. Okay, yang ni boleh bahagi dengan sifir 3. Yang ni boleh. Yang 28 tak boleh. Okay, kita cari sifir lain. Kita cari sifir 4. Yang 21 tak boleh. Sifir 5. Okay, kalau ikutkan semua tak boleh lah. Sifir 5. Sifir 6. Sifir 6. 21 tak boleh. Sifir 7. Tak boleh untuk 18. Sifir 8 tak boleh. 9 tak boleh. 10, 11, 12. Jadi 2 ialah faktor sepunya terbesar bagi 36, 48, 56, 72 dan 69. Jadi 2 lah jawapan dia. 2 saja. Okay, next. Kita tengok berkenaan pemfaktoran perdana. Okay, untuk pemfaktoran perdana ni mudah saja. Okay, disebabkan dia kata ungkapkan 60 dalam bentuk pemfaktoran perdana. Jadi kita kena bahagikan 60 ni dengan nombor perdana sahaja. Okey, nombor perdana apa? Dia hanya boleh dibahagikan dengan nombor 1 dan dirinya sahaja. Okey, jadi nombor faktor perdana yang terlibat ataupun nombor perdana yang terlibat adalah 2, 3, 4. 4 tak boleh sebab 4 boleh dibahagi dengan 2. So, lepas 4, 5, 6. 6 tak boleh sebab dia boleh dibahagi dengan 2 dan 3. Okey, lagi 7, 8 tak boleh, 9 tak boleh, 10 tak boleh, 11. Okey, 11. Okey, hanya nombor-nombor ni lah. Dan plus-plus sikit lah. Ada lagi beberapa nombor. Tapi kita tengok yang sikit ni je dulu. Okey. Kita cuba bahagikan dengan sifir 2. 60 bahagi 2, kita dapat 30. Okey, 30 ni masih lagi boleh dibahagi dengan 2. Okey, 30 bahagi 2, kita dapat 15. Okey, 15 ni kita tak boleh bagi 2 lah. Sebab kalau bagi 2 dia jadi perpuluhan. Jadi kita tengok selepas nombor 2 adalah nombor 3. Okey, 15 ni kita boleh tak bahagi dengan 3? Boleh. Kita akan dapat nombor bulat jugalah. 15 bahagi 3 kita akan dapat 5. Okey, 5 kita nak bahagi dengan nombor apa? Nombor 5 lah. Kita kena pastikan dia akan jadi 1 yang paling bawah ni. Okey, jadi cara untuk kita mengungkapkan 60 dalam pemfaktoran perdana ialah nombor-nombor yang terlibat adalah 2, 3, 5. Okay, macam tu. Okay, next. Okay, untuk soalan ni kita senaraikan semua faktor perdana bagi 72. Okay, first step kita tak boleh terus senaraikan faktor perdana. Kita kena cari dulu faktor bagi 72. Okey, jom kita senaraikan dulu. 72 ni dia sama dengan 1 darab 72. Okey, lagi 2 darab berapa 72? 2 darab 36. Okey, lepas tu 3 darab berapa jadi 72? Okey, kita cuba bahagikanlah dengan 3. Dapat berapa? 72 bahagi 3 kita akan dapat 24. Okey, lepas tu 4 kita cuba bahagikan dengan 72 kita bahagikan dengan 4, kita dapat 18 lah. Maksudnya 4 darab 18 sama dengan 72. Okey, cuba sifir 5. Okey, sifir 5 tak boleh lah sebab dia ada nombor 2 kat belakang. Kebiasaannya nombor untuk sifir 5 ni adalah 0 dan juga 5. Okey, kita cuba pula sifir 6. Okey, 6 ada tak? 72 ada. 6 darab 12. Okey, lepas tu 7. Okey, 7 ada tak? Membentuk tak nombor 72? Tak ada. So, kita tengok nombor 8 pula. Okey, 72 bahagi 8 dapat tak? Okey, 8 darab 9. Jadilah 72. Okey, lepas tu 9 darab berapa? 9 darab 8 lah. So, sampai sini sajalah kita punya penyanaraian faktor bagi 72. Ni 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, 72 adalah faktor kepada 72. Jadi kita tengok faktor perdana dia. Okay, faktor perdana dia ni maksudnya kita akan cari ataupun kita akan tengok nombor perdana. Jadi kita tengok nombor 1 nombor perdana ke? Bukan. Okay, nombor 2 nombor perdana, nombor 3 nombor perdana, 4 bukan, 5 6, 8, 9. Okay, kalau kita tengok sini semua nombor genap. Okay, untuk nombor perdana yang nombor genap hanya nombor 2. Jadi 2 dan 3 sahajalah faktor perdana bagi 72. Kita pun tulis sikit. Faktor perdana bagi 72 ialah 2,
dan 3 dan 3. Okay, itu saja. Okay, next kita tengok GSTK. GSTK ni adalah gandaan sepunya terkecil. Okay, macam mana cara untuk kita dapatkan gandaan sepunya terkecil ni? Okay, dia berbeza dengan FSTB tadi. FSTB tadi kita kena bahagi sampai dah tak boleh bahagi. Tapi untuk GSTK ni kita kena pastikan nombor yang paling bawah tu apabila kita guna kaedah pembahagian berulang dia akan menjadi 1, 1. Okay, jom kita tengok cara untuk selesaikan GSTK ni. Kita kata cari GSTK bagi 3, 6, 9. Okey, kita senaraikan macam tadi juga. 3, 6, 9. Okey. Lepas tu kita bahagikan dengan nombor yang terlibat lah. Okay, kita cuba bahagikan dengan sifir 2 dulu. Okey, kalau sifir 2 6 boleh lah. Kita bahagikan dengan sifir 2. Okey, 3 tak boleh, kita salin balik. 6 bahagi 2 kita dapat 3. 9 bahagi 2 tak boleh, kita tulis balik. Okey, untuk yang ni kita bahagikan dengan, kalau 2 tak boleh lah, so kita pergi kepada nombor seterusnya adalah 3. Jadi kita bahagikan 3 ke semuanya. 3 bahagi 3 1, 3 bahagi 3 1, 9 bahagi 3 kita dapat 3. So ni dah 1, 1. Okey, yang ni ada 3, so kita bahagikan dengan 3 juga. So yang nombor akhir dia akan dapat 1, 1, 1. Jadi gandaan sepunya terkecil kita akan dapat ialah 2 darab 3 darab 3. Okey, 2 darab 3 6, 6 darab 3 18. Jadi 18 adalah GSTK bagi 3, 6 dan 9. Okay, next question. Kita tengok. Dia kata cari GSTK bagi 3, 8 dan 12. Okay, masih lagi menggunakan cara yang sama iaitu pembahagian berulang. Okay, kita tulis 3, 8, 12. Okay, cara yang samalah. Memang daripada awal sampai sekarang teacher menggunakan kaedah pembahagian berulang lah supaya pelajar dapat tangkap macam mana caranya. Okay, kita cuba selesaikan yang ni lah. Kita cuba bahagikan dengan sifir 2 dulu. Okay, 3 bahagi 2 tak boleh, salin balik. 8 bahagi 2 4. 12 bahagi 2 6. Okay, lepas tu boleh bahagi dengan sifir 2 lagi. Kita akan dapat 3. 4 bahagi 2 2. 6 bahagi 2 3. Okay, masih lagi bahagi dengan sifir 2. Okay, yang ni salin balik. 2 bahagi 2 1. 3 bahagi 2 tak boleh. Okey, last kali kita bahagikan dengan 3 lah. Okey, dapatlah 1, 1, 1. Okey, jadi gandaan sepunya terkecil bagi 3, 8 dan 12 ialah kita darabkanlah 2 darab 2 darab 2 darab 3. 2 darab 2 4, 4 darab 2 8, 8 darab 3 24. Jadi 24 adalah GSTK bagi 3, 8, 12. Okay, next. Okay, GSTK untuk 2, 3, 4, 5, 6. Okay, dia semakin banyak pula nombor, tapi tak apa. Bila kita, tak kisah sebanyak mana pun nombor, tapi kalau kita tahu cara, insyaAllah senanglah untuk kita buat. 4, 5, 6. Okay, kita mulakan dengan 2 lah. Okay, yang ni 2 boleh bahagi 2, so dapat 1. 3 ni kita salin balik. 2 bahagi 2 dapat 2. 5 bahagi 2 kita salin balik. 6 bahagi 2 dapat 3. Okey, untuk yang ni kita masih lagi bahagikan dengan sifir 2 sebab ada nombor 2 lagi. So 1, 3, 1, 5, 3. Okey. Lepas tu kita bahagikan dengan sifir. Sifir berapa lagi? Sifir 3 lah. Untuk kita jadikan dia 1. So 1, 1, 1, 5, 1. Okey, last kali bahagi dengan 5 lah untuk kita jadikan yang 5 tu pun 1, 1, 1, 1, 1, 1. Okey, jadi untuk carikan GSTK dia kita darabkan 2 dengan 2 dengan 3 dengan 5. So 2 darab 2 4, 4 darab 3 12, 12 darab 5 60. Jadi 60 adalah gandaan sepunya terkecil bagi 2, 3, 4, 5 dan 6. Okay, last question insyaAllah. Okay, kita tengok dia. Kat sini dia bagi GSTK bagi 36, 56 dan N. Okay, dia bagi satu unknown pula kat kita. Ialah 1512. Okay, apakah nilai terkecil bagi N?
Okey, masih lagi cara yang sama. Kita gunakan pembahagian berulang. 6 N. Okey. Kita bahagikan macam biasa. Okey, bahagi 2 dulu. 36 bahagi 2 dapat 18. Okey, 56 bahagi 2 dapat 28. Okey, salin je N ni. Okey, lepas tu kita bahagikan dengan sifir 2 lagi. Dapat 9, ni dapat 14 N. Okey, ni dah tak boleh bagi dengan sifir 2. Boleh lagi. Kita bahagi dulu lah dengan sifir 2. Dapat 9, dapat 7 N. Okay, so kita bahagikan dengan 7 lah. Bagi 7 9. Yang ni dah bagi 7, so dapat 1. Ni N. Okay, bahagikan dengan 9. Okay, ni dapat 1 N. Okay, kita pun bahagikanlah dengan N untuk dapatkan semua 1 1 1. Sempit dah 1 1 1. Untuk dapatkan nilai N, okay, kita kena buat macam ni lah. 2 darab 2 darab 2 darab 7 darab 9 darab N. Sama dengan 1512. Okay, kita boleh tekan kalkulator lah. 2 darab 2 4, 4 darab 2 8, 8 darab 7 56, 56 darab 9 504 N. Okay, sama dengan 1512. Okay, untuk dapatkan N sahaja, kita bahagikan dua-dua ni dengan 504. Okay, 504 1512 bahagi dengan 504. Okay, kita dapat nilai N yang kita dapat adalah 3. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Diharapkan pelajar dapatlah konsep cara untuk menyelesaikan FSTB, GSTK dan juga pemfaktoran perdana. Okey, kita tangguhkan kelas dengan surah Al-As. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.